Hai, Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat. Apa khabar semua? Hari ini saya nak cerita sedikit macam mana kita nak set up restoran. Apabila kita nak set up restoran ni, dia terpulanglah kepada kita dengan bajet yang kita ada. Kalau saya dulu, kita bermula daripada satu lot sini. Dan masa PKP, kita ada rezeki sedikit, kita ambil lagi satu lot. Jadi sekarang kita ada 2 lot lah. Jadi kalau kita tengok di sini ialah pemilihan warna. Pemilihan warna ni terpulanglah kepada kita nak guna warna apa. Tapi warna dalam kedai makan ni, dia kena menarik minat orang, dia menyerlah. Jadi kalau kat sini saya pilih warna-warna yang timbul lah. Tapi syarat wajib yang kena ada kat sini ialah tanda nama kita. Tanda nama kita yang boleh memanggil orang, yang memberitahu. Sebab kita perlu menggunakan terus free marketing yang lalu lalang di sini dengan memberitahu kita jual apa. Sebab tu saya terus letak di nasi ayam. Jadi semua orang yang lalu dia akan tahu yang kita sedang menjual nasi ayam. Macam saya ada setengah-setengah restoran tu dia tulis contohlah restoran Makcik Zainab. Contoh. Orang tak tahu Makcik Zainab tu jual apa. Jadi nak kena masuk dulu baru tahu Makcik Zainab tu jual apa. Itu lebih contoh lah. Okey, cukup. Saya nak tutup pintu sebab saya nanti takut orang masuk. Ada setengah tu bukan ramai tahu. Ya. Okey. Kenapa saya tutup hari Jumaat? Ramai yang tanya, "Di, kenapa kau tutup hari Jumaat?" Sebenarnya ada beberapa alasan lah. Sebenarnya kita, kalau kita bekerja, personal kita pun kita perlu cari energi baru. Sebab tu kita kena cuti. Kalau boleh, kedai tu tak perlu cuti. Tetapi kenapa saya cuti hari Jumaat? Sebab hari Jumaat ni saya ramai pekerja-pekerja lelaki. Jadi saya nak bagi ruang mereka untuk pergi sembahyang Jumaat lah. Terutama. Kedua, kalau kita buka, walaupun saya bagi dia orang bagi sembahyang Jumaat, kemudian kan ada pekerja-pekerja panda, Grab tu. Bila bisnes tu berjalan, dia jadi macam tak best lah. Jadi kita shutdown je. Sebab kita kena percaya bahawa walaupun kita rasa rugi pada hari Jumaat tak berniaga, tapi insyaAllah Tuhan akan ganti pada hari-hari lain. Okey? Yang paling penting ialah macam mana kita nak presentkan kedai kita. Kalau saya punya konsep, kalau kat depan ini sendiri, ini adalah sejarah saya. Sejarah saya yang sebenarnya sentimental value kepada saya. Ini adalah kedai kita yang lama, sejarah kita. Jadi kita bermula bukan terus macam ni. Kita bermula daripada kecil. Daripada, kalau saya ingat lagi saya, ni waktu kita nak buka gerai ni dulu ni, nak beli apa tu air, yang pemanas air pun saya tak mampu tau. Saya tak mampu nak beli pemanas air. Jadi kita beli air tin, air kotak. Jadi bila kita berniaga, orang nak TO lah. Jadi kita kumpul duit untuk beli. Bukan banyak mana pun benda pemanas air tu 200-300. Tetapi kalau kita tidak ada, memang kita tidak ada. Walaupun benda tu keperluan kan. Tapi kita tak ada duit. Tak apalah, kita berniaga dulu baru kita pergi beli. Okey, di sini adalah tempat kita display makanan. Sebab kita kena faham bahawa orang nak tengok. Kita tak boleh nak sembunyikan benda-benda macam ni kepada kita letak kat belakang. Kita kena tengok, letak kat depan supaya orang tengok. Tengok itu ialah presentation. Presentation. Jadi orang tengok potong ayam, orang tengok itu ialah dia punya game. Sebab tu kalau kita nak goreng apa-apa, kita letak kat depan supaya orang nampak permainan tu. Nombor 2, pertama itu mata. Kemudian orang nak dengar potong tak. Buat apa tu dengar, telinga, hidung pun kena berfungsi. Macam kita goreng ayam lah semua kat depan tu kan. Bau tu yang membawa kepada satu kawasan ni. Itu kedua lah. Kemudian cerita pasal pemilihan warna. Kalau kita tengok kan, dalam kedai dia mesti terang, jangan gelap-gelap. Tapi ada juga yang berkonsepkan gelap, macam dine-in yang mahal-mahal tu dia gelap pakai lilin je kan. Kalau untuk konsep is okey. Tetapi kalau kedai-kedai biasa, bagi dia terang. Jangan kedekut untuk bayar bil elektrik. Kalau kedai gelap, orang tak suka nak masuk dia. Orang tak suka. Sama je orang kita masuk kedai ni macam
lesu je kedai tu. Sebab tu kita kena bagi kedai kita ceria. Bagi nampak keceriaan tu bila kita masuk tu kan. Okey, barang-barang ni perlu, patut berada di situ. Janganlah plastik-plastik meja apa yang tidak berkenaan tu berada dekat situ. Jadi dia mengganggu mata orang, menunjukkan bahawa kita tidak ambil berat benda tu. Kira sejarah, ini cara presentation, ilmu mata, telinga dan hidung. Apa keperluan dia lagi? Macam kat sini, ini tempat kita buat air. Saya pakai mesin ni supaya dia nampak lain tau. Kalau kita nak niaga, kita boleh je. Kebetulan yang saya dah habis. Kenapa saya invest untuk macam ni? Sebab look dia lebih memikat. Tapi untuk sampai ke peringkat ni tak apa, bersabarlah. Nanti sampai masa kalau mampu, okey. Sebab cawan ni saja sebiji dia lebih kurang kat 30 sen tau. Mahal. Kita ada mesin dan kawasan buat air. Seterusnya ialah sistem yang paling penting dalam bisnes ialah jantung. Macam badan kita. Badan kita ialah jantung yang menggerakkan kita. Dalam bisnes apa? Ni dalam bisnes ini. Nama dia ialah push system. Dia ialah jantung dalam bisnes. Jadi di sini sangat penting kerana di sinilah yang menentukan nyawa dan hayat bisnes. Macam mana cara dia? Kita kena ada cashier yang boleh dipercayai. Habis kalau cashier tu tak boleh percaya, macam mana? Dia sebenarnya tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita kena ada satu istilah, iaitu tidak mungkin semua kita boleh buat sendiri. Jadi ada cashier yang akan jaga, tetapi sebelum kita bagi dia peluang untuk jaga cashier ni, kita dah bercerita dengan dia. Kita bagi tahu dia bahawa ini cashier ialah jantung bisnes. Mereka ada banyak cara untuk kita panggil tidak jujur. Tetapi sebenarnya ini adalah permulaan kepada hidup. Kalau hari ini kita mula tidak jujur, adakah 10 tahun akan datang kita akan jujur? Kita belajar perjalanan hidup kita bermula pada hari ini, dan itu yang akan menentukan siapa kita pada masa depan. Itu yang saya selalu tekankan kepada staf-staf saya. Apa yang engkau lakukan pada hari ini ialah apa yang kau akan hadap 5 tahun akan datang. Apa yang kau ada pada hari ini ialah apa yang telah kau buat 5 tahun lepas. Jadi kita fikir balik. Jadi kau nak jadi apa? Kau nak jadi bagus. Bila kau nak jadi bagus, hilangkan segala benda-benda yang tak baik dalam hati. Proses dulu. Aku rasa aku macam nak ambil duit lah. Kita panggil proses dulu. Turun ke hati. Aku betul buat ke tidak? Kalau rasa benda tu tak boleh, jangan buat. Sebab hati ialah kerajaan kecil kita yang akan menggerakkan kita. Kita terfikir nak ambil duit, hati kata jangan. Kalau hati kata, ambillah. Jadi mulalah tangan masuk ke sana. Jadi jaga bab-bab tu kepada sesiapa yang diberi kepercayaan untuk jaga duit. Inilah nadi kepada sesebuah bisnes. Okay, di belakang saya adalah menu. Memang orang nak tengok, kena terang bagi nampak semua kan. Ini elemen-elemen yang perlu ada dalam sesebuah kedai makan. Jadi kena faham juga, apakah konsep anda yang sedang berkedai makan. Ada setengah-setengah orang, dia suka letak gambar-gambar pemandangan, dia letak gambar apa-apa. Itu kalau konsep is okay. Kalau letak gambar kuda, dia suka kuda. Letak kuda, gambar-gambar kuda banyak-banyak, is okay. Kalau dia suka ikan hiasan dia letaklah ikan arwana, konsep ikan laga ke apa kan. Tetapi yang paling best ialah apabila kita letak menu makanan, gambar-gambar. Dia membantu kita. Kalau katalah orang pertama datang, ini nampak menarik, dia akan nanti dia akan order terus. Ini ada ayam masak merah, ada ini. Susun atur tu memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau ada orang datang kan, apa benda ini semua? Ini adalah saya. Saya buat benda ini sebelum kita dapat sale, walaupun RM1 belum dapat lagi. Awal-awal perlu ada. Ini adalah kisah saya di mana kita bergerai dulu. Kemudian adalah gambar sahabat-sahabat saya, gambar
kawan-kawan, gambar saudara dan beberapa gambar lain. Anak Abah Sabri Yunus pun ada, dia adalah salah seorang sahabat saya lah. Kemudian di sini adalah saya dengan wife. Sebenarnya kita dah bina benda ni buat dulu dah daripada tahun 1998, dah lebih 20 tahun sebenarnya. Gagal, tutup, buka, tutup, buka, tutup, itu adalah proses. Tapi waktu tu kita muda. Bila kita muda, kita ada saja masalah, kita terus tarik diri. Ada masalah, kita terus tarik diri. Tetapi sebenarnya apabila kita tarik diri, nak buka kat mana-mana, kita bermula daripada kosong balik. Sehinggalah pada tahun 2008, apabila saya dan isteri saya bergerai, saya cakap kat dia, apa pun yang berlaku, kita tidak boleh tutup kedai. Kerana inilah yang akan menentukan ke mana kita nanti. Dan Alhamdulillah, daripada gerai, saya bergerai 12 tahun, baru saya boleh memiliki sebuah restoran. Terima kasih kepada yang mengenali saya, yang sedang mengenali saya dan akan mengenali saya, Rushdie. Ini saya buat 3 tahun dulu. Sebab saya percaya, waktu saya buka kedai ni dulu, saya dah ada kawan-kawan. Saya dah ada kawan-kawan yang lepas dan ada kawan-kawan pada waktu itu. Dan kenapa yang saya tulis dia akan mengenali saya adalah tuan-tuan. Tuan-tuan yang sekarang kenal saya. Tetapi ada satu rahsia yang lebih best yang boleh saya kongsi kat sini. Kat sini kalau nampak kan, kalau Aina boleh ke belakang sikit, kalau kat depan dia tak akan nampak. Okey, kat sini kalau daripada yang putih ni, nampak tak dalam kamera yang putih? Dia adalah peta Malaysia. Saya dah ada di nasi ayam jengka, di nasi ayam kajang, di nasi ayam penanda. Setakat ini kita ada 3. Kenapa? Dan banyak tempat-tempat yang lain yang kosong. Ini adalah dream. Dream yang akan motivasikan saya apabila saya down. Kita sebagai manusia biasa akan mengalami saat-saat kita down. Jadi apabila saya down, saya masuk kedai, saya akan tengok bagaimana kita bermula, kenapa kita bermula, ke mana penghujungnya. Kita usaha apa kita nak. Tapi nak dapat banyak mana, bukan kerja kita, Tuhanlah tentukan. Katalah saya dapat semasa hidup saya, dapatlah 2-3. Alhamdulillah. Tapi siapa yang nak penuhkan tempat ini? Milik siapakah di nasi ayam yang lain? Saya tak tahu milik siapa. Tetapi dream itu tetap ada. Kalau dulu saya berniaga nasi ayam sekadar hanya untuk diri saya. Tapi sekarang saya rasa bila keadaan dah berubah, saya nampak balik berfikiran saya jadi lebih matang. Saya rasa ini adalah satu perjuangan saya. Satu perjuangan saya bahawa saya harus menjual nasi ayam dengan kapasiti yang lebih besar. Kerana ini perjuangan bangsa saya. Sebab saya rasa ramai orang-orang Melayu yang suka nasi ayam. Jadi kedai-kedai nasi ayam yang macam ni masih kurang. Ramai yang jual nasi ayam biasanya yang tidak fokus lah pada nasi ayam. Mereka ada nasi campur, kemudian ada nasi ayam beberapa. Ya. Tapi itu lain konsep. Sebab tu bila kita berkedai, kita kena ada konsep hero dan heroin. Kita fokus dengan apa yang kita nak jual. Bukan tak boleh nak jual segala mak nenek semua, boleh. Tetapi kalau kita lebih fokus, insya-Allah dia akan lebih senang dan kita lebih mudah untuk kita kendalikan. Okey, di belakang sini kita tengok. Macam saya selalu cakap kan, kenapa orang suka datang ke kedai kita? Antara yang paling penting ialah selain daripada makanan lah, selain daripada lokasi, selain daripada tempat parking yang mudah, keselesaan. Keselesaan adalah sangat penting kepada seseorang. Jadi apabila mereka datang, mereka nak selesa. Sebenarnya tuan-tuan, di luar sana bermacam-macam masalah yang mereka hadapi. Jadi apabila dia masuk ke kedai-kedai makan, dia tidak mahu masalah. Dia mahu lupakan masalah yang berlaku sekeliling hidup dia. Dia mahu datang, dia mahu makan enjoy. Dia datang ke kedai makan kita bukan nak bergaduh dengan staf kita, bukan dia nak komplain itu, dia nak komplain ini. Jadi tanggungjawab kita sebagai pemilik bisnes memberi yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan. Apabila kita memberi yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan dari sudut makanannya, dari sudut layanannya, mereka akan enjoy dan mereka akan datang lagi. Sebab bisnes makan bukan kita nak bagi orang datang sekali dan orang tak datang lagi. Tak. Kita makan hari-hari.
Itu adalah antara kunci untuk berjaya dalam bisnes kedai makan. Kita kena pastikan orang datang ke kedai kita selalu. Mungkinlah tidak hari-hari, mungkin dalam seminggu sekali, mungkin dalam sebulan 2 kali. Itu sudah cukup. Sebenarnya bisnes adalah bila kita bermula dengan satu titik. Titik-titik ini dia akan jadi besar. Titik hitam itu akan besar, mungkin mengambil masa 2 hingga 3 tahun. Jadi, saya akan kongsi lagi macam mana kita nak membina titik. Tetapi besok, saya akan luangkan sedikit masa. Ada yang bertanya, Cik Di, macam mana kita nak sukat beras? Esok, saya akan cerita di sebalik sebutir beras. Bye-bye. Moga apa yang saya ceritakan hari ini sedikit sebanyak boleh membantu anda. Thank you.